Aku ada 6 perkara yang aku tak suka Suzuki Belang ni. Nak cakap menyesal, aku tak. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Sufian Anwar. Sebenarnya aku dah lama tak buat video, tapi aku still aktif. Banyak buat belakang tabir, macam aku ada bantu awak studio and then job-job klien yang lain. Cuma kali ni tiba-tiba ada seorang member baik aku ni, dia call aku tanya, boleh tak kita buat video kan pasal motor kan. Aku pun rasa macam excited lah pasal dah lama tak buat video. So, tanpa membuang masa, bersama dengan kawan aku Bedok ni, dia akan cerita pasal Belang 150. Okay, over to you Bedok. Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Saya Faizal. Saya ni sebenarnya pengguna motor Suzuki Belang lah. Aku dah guna motor ni dalam 7 tahun aku rasa. Ini kira motor first model Suzuki Belang. Aku ada 6 perkara yang aku tak suka Suzuki Belang ni. Nak cakap menyesal, aku tak sure aku menyesal ke tak. So pertama sekali, perkara yang nombor 1, aku tak suka dia punya front end braking dia. Aku tak sure kenapa. Mungkin sebab motor ni mungkin ringan ataupun banyak faktor yang lain lah. So, aku tak nak sentuh pasal technical. Jadi waktu tu aku ada dua pilihan untuk aku nak improvekan untuk aku punya brake depan. Satu, aku mungkin nak rendahkan fork. Lepas tu yang kedua, mungkin aku nak buat adjustment dekat aku punya brake lah, ataupun master pump aku. Aku pilih option yang kedua tu lah. Aku buat adjustment, aku tukar brake pad lah. Sebab apa aku tak nak turunkan fork? Sebab aku takut punya riding position aku cepat penat. Sebab dia dah ke bawah. Sebab motor ni pun bila kau bawa pun dia dah macam tu kan, dah ke depan. Sebab aku banyak ride jalan, aku pergi Thailand, Singapore, pusing Malaysia. So aku tak nak rasa penat lah. Jadi aku try buat yang basic dulu lah. Aku tukar brake pad. Jadi brake pad ni aku ada cuba dalam 3-4 jenis brake pad lah. Tak nak highlight brand apa yang aku pakai, brand apa yang bagus. Dia depend pada penggunaan kau sendiri. Kadang ada yang material yang jenis material yang keras tu sesuai untuk kau. Ada yang material lembut pun sesuai untuk kau. Jadi aku try and error lah. Aku paling mahal aku punya brake pad itu dulu aku pernah beli RM20. Jadi aku jumpa yang brake pad RM18 ni. Bagi aku okey, dia smooth je. Okay, aku nak share sikit masalah waktu aku sebelum tukar brake pad ni. Waktu aku guna motor ni sebelum aku tukar brake pad. Bila aku hard braking, especially bila aku hard braking waktu aku nak corner lah. Tapi aku ni misalnya bukan ikut kaki lepeh pun corner. Bila, yalah kau faham lah, bila dah ride 3-4 biji motor kan, kau tengok kawan-kawan kau corner mana boleh tahan kan. Jadi memang time tu memang kau geram je kan, kau pun dah ikut je lah kan. Jadi waktu tu aku boleh feel lah masalah dia. Bila aku hard braking motor ni, aku rasa macam vibrate tau. Disc aku tu macam vibrate. Rasa macam brake aku tak kuat. Mungkin kat situ aku rasa lah, pada pandangan aku mungkin sebab disc brake dia nipis tau. Dia tak tebal lah. Disc dia besar, diameter dia besar. Mungkin dia punya thickness dia tu mungkin nipis lah. Jadi aku rasa macam tak confident lah bila aku nak hard braking lagi kan. So takut nanti macam overheating ke. Macam bila brake ni dia ada working temperature dia. So bila dia overheating tu, dia bila kau brake juga dia dah tak function lah. Aku tukar brake pad tu okey, alhamdulillah aku ada confident lah. Bila aku hard braking tu, aku corner, memang okey lah. Aku rasa feel tu memang best lah. Nombor 2 aku punya point kat sini, riding position lah motor ni. Motor ni dia tak macam motor model-model yang ada kat market sekarang ni lah. Ada yang famous lah, yang ada 1-2 model yang kita tahu kat Malaysia ni memang top lah. Memang bagus lah model tu. Dia punya quality dia pun not bad kan. So dia tak sama lah. Dia punya cutting, riding position dia semua agak berbeza lah. Macam kat sini riding position dia ala-ala macam Rezek lah. Aku nak cakap macam kau duduk pun macam duduk atas Rezek lah. Cuma dia tak ada tank lah kat atas ni kan. Tak ramai yang guna lah motor ni. Memang rare gila lah motor ni. Kau nak jumpa memang susah lah. Tapi kat Indonesia banyak lah Suzuki Belang ni. So aku ni kaki ride, tak ada lah kaki ride pun. Kira aku selalu ride pergi Singapore lah. Sebab office aku kat Singapore. So kadang aku tak naik flight. Aku ride naik bike, naik seseorang naik motor, having fun kan. Aku ada masalah bila aku ride more than 60 km, bontot aku kebas weh, serius. Lepas tu aku ada join grup Belang ni kat FB, kawan-kawan kaki-kaki yang main motor Belang ni, Suzuki. So ada yang cakap, okay, seat standard tu kau custom lah. Lepas tu
Aku macam sayang asyik standard tu. Kan aku custom kan tak kena pula dengan aku kan. Riding aku punya style kan. Jadi position aku tak ngam ke. Jadi aku ambil keputusan yang mudah lah. Aku beli yang aftermarketnya seat ni. Ni pun daripada grup-grup geng-geng Suzuki Belang lah, seat racing ni. Tapi pada pandangan aku, dia bentuk fizikal dia memang buruk gila lah kan. Senang cerita lah kan. Tapi bagi aku, rupa tu aku nombor 2. Jadi aku, bila aku beli ni, aku pun try error saja. Cowboy je. Kalau tak sedap yang aku campak seat ni kan. Lepas tu aku ride Singapore. Tip top. Aku puas hati gila. Memang best. Tapi untuk saiz badan macam aku lah. Badan aku pun badan aku kecil kan. So berat aku pun dalam 55 kilo lah. Untuk badan-badan besar aku tak sure selesa ke tak. Sebab seat dia nipis kan. Tapi ada masalah lain timbul bila aku guna seat ni. Masalah lain timbul dia adalah weight distribution ni lah. Bila aku pakai seat ni, badan aku macam dah ke belakang sikit dan aku rendah sikit tau. Jadi bila aku corner, kan masalah nombor 1 aku tadi tu, aku selesaikan, aku tukar brake pad, aku tak turunkan fork. Bila aku hard braking, lepas tu time aku nak release brake dalam 50% ni kan. Waktu aku dah nak release tu, aku akan rasa chattering tak depan aku. Tapi chattering dia sebab body dia macam ni, chattering dia aku rasa okey. Chattering dia macam kau boleh buat main-main tau. Dia tak macam motor cup macam Legenda, Honda Wave 125 ke motor-motor cup biasa lah. Bila depan tu kau dah chattering, kau slide, memang kau menggelupur kan. Memang senang cerita kau cemas lah. Tapi motor ni tak. Dia walaupun chattering, kau boleh feel chattering tu, kau boleh relax lah. Mungkin sebab design dia macam ni, kau badan kau ke depan, so kau banyak fokus kat tayar depan, kau boleh feel tayar depan kau tu lah. Aku pakai seat ni aku ada masalah chattering depan. Sebab depan aku tak cukup rendah aku rasa. Force untuk momentum badan aku ke depan tu kurang daripada sebelum ni. Sebelum ni seat tu agak tinggi, jadi badan aku lagi banyak ke depan bila aku brake. Sekarang seat dia dah rendah, so mungkin badan aku tak, berat tu tak penuh kat depan lah, tayar depan tu mungkin aku rasa chattering. Lepas tu fork dia pun masih standard lagi kan. Jadi solution dia kat sini aku tak ada modify pun. Aku try ubah waktu aku nak brake tu, aku kedepankan badan aku. Aku rendahkan sikit lah badan aku. So bila aku nak masuk corner tu, aku akan brake. Dan bila aku nak start, aku nak release brake tu, aku akan rendahkan sikit badan aku. Aku akan maintain dengan kedepan badan aku macam tu lah. Point yang nombor 3 ni, ni masalah fizikal yang paling obvious daripada motor sebelum-sebelum ni aku pakai. Rear end brake. Brake saya cerita brake belakang lah. Brake belakang ni aku memang tak boleh nak feel langsung. Mungkin badan aku ringan sangat, especially time hujan. Lepas tu bila kau hujan, kau brake belakang, lepas tu ada line putih kat jalan tu, ya Allah, kecet telur kau berani tak berani je nak brake tengok. Memang kau brake je. Jadi aku ada masalah ni, masalah rear end ni. Badan aku ringan, lepas tu motor ni pun semua dia dah ke depan kan. Belakang load dia kurang. Jadi memang tayang kau senang lock senang cerita. Memang kalau kau brake ke, lepas tu lock. Bila kau brake pakai kaki tu memang aku tak nak feel. Jadi kat situ aku ada jumpa satu solution lah. Dah lama lah solution ni, aku pun dah apply kat motor aku sebelum ni lah kan. Aku dapat idea ni daripada Mick Doohan. Aku rasa korang kenal kot Mick Doohan ni. Dia memang world champion untuk MotoGP lah, 500cc waktu tu, era 2 stroke. So dia ni ada masalah dengan kaki kanan dia tau. Dia ada injury lah, dia ada accident. Tak nak cerita pasal history dia, aku pun tak tahu sangat. Kemudian tu diorang ubah dekat kat tangan tau, diorang guna thumb brake tau. Jadi Mick Doohan ni gunalah thumb brake. So Honda design untuk dia guna thumb brake. Start daripada tu, semua race dia semua guna thumb brake. Jadi aku dapat idea kat situ lah. Aku nak guna thumb brake. Ada lah dari dulu lagi, dari motor sebelum ni aku cari thumb brake ni. Memang tak jumpa. Memang aku ada aku rasa. Tapi mungkin international market lah. Mungkin kat eBay ke, bercari kat eBay. Mungkin kat US ke, mana-mana lah, online ke apa kan. Ada, tapi kalau aku rasa kalau aku jumpa, harga dia memang tak munasabah lah. Sebab yelah, benda custom MotoGP kot. Kau gila kau nak beli barang custom MotoGP, kau nak pasang kat motor ni kan. Memang tak lah ceritanya kan. Solution yang lain, aku guna konsep macam motor skuter lah. Diorang guna lever brake belakang. Untuk brake belakang dia guna kat tangan, dia tak guna kat kaki. So aku guna solution tu, aku pasang kat motor ni. Tapi pada awalnya aku ada masalah sebab motor ni gunakan clutch. So aku kena control brake dan clutch at the same time. So kalau macam kau emergency brake, kau nak kena brake dan kau tarik clutch pada masa sama. Susah lah pada mula. Tapi senang cerita, lepas 3-4 hari kau guna, ulang-alik pergi kerja, kau dah boleh practice lah. Kau dah biasa lah. Point dia adalah kau jangan cuba-cuba nak laju lah waktu kau practice tu. Point nombor 4, aku agak kecewa agak lah kat motor ni waktu dia baru keluar tu. Okay, motor ni dia
Sebenarnya enjin motor ni enjin motor lama. Motor ni aku tak silap aku, enjin ni keluar tahun 98. Waktu tu kapasiti enjin ni 125cc. Okay, enjin ni dia Suzuki pasang dekat Suzuki FX 125. So waktu tu memang zaman tu saya cerita memang tak ada FI lah. Aku pun tak terfikir pun zaman tu ada FI full injection untuk motor kan. Untuk car je pun kan, takkan nak FI kan. So waktu tu tak ada FI. Jadi enjin ni pun memang tak ada FI lah. So Suzuki bilang ni dia tak guna FI, dia guna sistem carburetor lah. Jadi waktu Suzuki FX tu pakai 125 tu dia memang guna conventional carburetor. Kemudian tahun 2000 keluar satu lagi, dia keluar model baru, Suzuki keluar model baru FXR 150. So motor tu sebenarnya cutting macam cutting TZM lah, tapi dia 4 stroke. Dia tak macam TZM ni 2 stroke lah. Motor tu kalau nak compare TZM memang langit dengan bumi lah geng. Gila kau 2 stroke dengan 4 stroke, walaupun posisi sama kan, lain lah kan. Dia 2 stroke dengan 4 stroke. Waktu tahun 2000 keluar motor tu, dia pun masih guna sistem carburetor lah. Bila Suzuki Belang ni keluar, aku tengok enjin dia masih dia gunakan enjin yang sama dekat Suzuki FX dan Suzuki FXR 150. Aku ketepikan dulu FX 125 ni sebab sisi dia rendah. Okay. So FXR ni 150 dia sama 150 yang Belang. Aku tengok enjin dia memang sama, guna carburetor, dia punya fizikal luaran dia sama, oil cooler depan. Dia tak pakai liquid coolant lah macam motor-motor baru sekarang ni, 150 yang baru. Dia masih gunakan oil coolant. So dia tak ada water jacket dekat blok dia semua. Dia memang close deck punya blok, dia bukan open deck punya blok lah. Dia masih guna teknologi lama. Cuma yang aku suka motor ni, dia punya sistem enjin dia agak mudah aku faham bila aku nak buat maintenance. Aku senang cerita motor ni 90% maintenance aku buat sendiri. Aku senang faham sebab dia tak ada liquid system lah kat sini. So aku hanya fokuskan macam enjin biasa. Macam kau buka enjin macam motor E5, W125 Legenda. So kau boleh buka, pasang tak yang pening-pening pasal water pump, radiator semua. So aku dah boleh tolak tepi lah. Jadi maintenance dia agak senang lah bagi aku kalau aku nak check apa-apa yang patut. Kemudian tu bila motor ni keluar, aku tengok carburetor sistem dia. Dia guna carburetor diaphragm tau. Jadi kat situ aku macam agak kecewa lah. Aku punya expectation waktu tu, kau keluar motor macam ni, kecil macam ni dengan CC 150 twin cam. Memang aku punya fokus, okay motor ni memang laju gila lah. Senang cerita, aku expect memang motor ni kena high performance. So minyak kuat ke apa tu nombor 2. First dia kena laju. Aku punya expectation. Bila aku tengok dia pakai carburetor diaphragm ni, aku macam alamak, kenapa dia guna carburetor diaphragm? Walhal dia orang boleh gunakan conventional carburetor lah, carburetor yang biasa lah. Okay, aku tak nak cerita pasal apa beza carburetor diaphragm dengan conventional carburetor. So tu aku ketepikan. Point aku kat sini, conventional carburetor ni aku boleh cakap less maintenance lah. Service bila perlu. Mungkin dalam 4-5 tahun sekali kau servis. Ada juga orang tak pernah servis carburetor. Jadi kau kena monitor, kau kena maintain sebab dia ada diaphragm. Diaphragm tu dah ada getah vacuum kat dalam tu tau. Jadi bila getah tu rosak ke atau keras ke apa, motor kau paling laju 60 je bang kau boleh pergi kalau ada bocor. Tu nasib kau baik. Kalau ada koyak habis, silap 50 je motor kau boleh. Kau full throttle macam mana pun gitu je motor kau boleh pergi. Sebab vacuum tu dah koyak. Bila dah koyak, dia tak boleh nak tarik slide kau tau. Tak boleh nak tarik slide throttle tu untuk masuk, untuk mesin tu masuk enjin kau. Jadi tu masalah dia lah. Aku nak kena well maintenance dengan carburetor tu. Lepas tu takkanlah setiap kali aku nak ride dalam poket aku nak standby diaphragm kan. Lama diaphragm tu kalau aku tak guna pun dia reput juga kan. Jadi aku ambil keputusan aku tukar carburetor PE28. Carburetor PE28 ni daripada model NSR 150 lah. Yang model motor yang korang pakai single swing arm tu. Sebab carburetor tu aku boleh cakap sangat universal lah. Parts dia senang jumpa, main jet, pilot jet dia, dia punya service kit dia kat Lazada, Shopee pun kau boleh dapat carburetor tu. Cuma dia ada kualiti dia lah. Dia ada grade Taiwan lah, kopi Thailand, ori motor lah. Macam kau sedia maklum lah kan. Jadi tu pulang kat kau, tu pulang kat tuner kau lah. Aku guna carburetor tu. Carburetor tu pun aku setting pun try and error, aku buat sendiri. Lepas aku pakai carburetor tu, pulas throttle tu aku rasa ada total response tu ada improve lah. Nak cakap laju, tak laju pun. Tapi at least selesa lah. Aku rasa throttle bila aku ride jauh tu, bila kau nak overtake lori tu kan, kau pulas sedap lah. Dia direct, kabel tu pergi kat slide. Bila kau pulas je throttle kau, dia akan terbuka kan carburetor kau. Respon tu lebih cepat lah berbanding dengan diaphragm. Yang keduanya aku pun dah tak perlu fikir diaphragm tu bocor ke tak. Jadi aku gunalah carburetor ni sampai hingga hari ni lah. Point aku nombor 5. So aku ni jenis ride jauh. Aku ada satu lagi masalah yang agak memeningkan. Okay, fuel tank dia kecil weh. Fuel tank dia kecil. Serius aku cakap. Memang kecil. Nak pula kaki merembat. Kau merembat ke highway ke, kau turun genting sepah, naik genting sepah, kau merembat. Minyak macam air weh. Memang tapi sedap lah kan. Jadi fuel tank dia kecil.
Aku try cari aftermarket untuk fuel tank ni lah, macam model-model yang ada kat pasaran Malaysia ni, macam motor yang lain, satu motor lain, diorang ada 7 liter lah, 10 liter lah, aku tak tahulah, macam brand pun ada, macam material ada. Aku try cari untuk Suzuki Belang ni, aku tak jumpa. Dan aku pun bila aku buka cover set ni, aku tengok kedudukan tank ni pun aku tak rasa ada ruang lah kalau diorang guna tank besar pun, sebab ada frame dia kat sini kan. So tank tu dia duduk atas frame tu, jadi aku tak rasa lah ada market untuk tank ni lah. Jadi solution dia kat situ, aku beli jerrycan. Kalau kau tahu jerrycan, kau tengok kat Lazada, jerrycan 5 liter aku beli. Dia botol tu, botol minyak petrol tu. So bila aku ride, aku akan sangkut kat monorack aku lah, ala-ala Superbike geng. Gila kau, tapi motor kecil lah. Dia sangkut kat sini. Memang bila kau sangkut kat sini, kau rasa bila kau bawa tu kau rasa cekepak sikit tau. Kau rasa macam, oh brother ni mesti ride jauh ni. Aku gurau je. Okay, aku guna jerrycan tu 5 liter. Lepas tu okay, jadi kat situ masalah aku dapat kurangan lah. Cuma yang tak bestnya bila aku pakai jerrycan ni, bila minyak aku habis kan, bila motor aku dah stall, aku kena stop motor aku. Kadang tak ada pokok pun, tengah panas tengah highway kan. Panas, aku kena tuang minyak tengah panas masuk dalam tank ni. So tu masalah dia lah, panas lah. Tapi at least bagi aku ada minyak spare untuk aku top up. Jadi aku ada terfikir ada satu solution lain. Aku ingat aku nak beli satu fuel tank yang kecil, tak ada kecil kan, sedang-sedang dan mungkin dah 3 liter. Aku ingat aku nak letak kat bakul ni. So bila aku tak minyak tu kat bakul sini, aku ikat dengan kat bakul aku. So aku boleh buat hose lah, hose buat fuel cock on off minyak. Dan aku buat T-junction dengan tank aku ni, mana dia bersambung T-junction, fuel cock. So aku boleh kontrol lah minyak tu. So aku tak payahlah nak stop motor aku tengah jalan nak top up ke apa. So aku ada tank kat sini yang memang sentiasa ada minyak, dan tank kat sini. Jadi kat situ aku rasa aku dah tak perlu pakai jerrycan lah. Tapi depend pada lah depend aku punya ride lah, berapa jauh distance aku nak pergi lah. Tapi kalau takat lokal ni aku tak guna pun. Okay, nombor 6. Yang ni yang terakhir lah yang aku buat masa ni untuk aku lah. Masalah nombor 6 ni, dia punya exhaust ni, exhaust standard lah. Ni exhaust ni aku dah tukar dah, sebab aku kait carburetor ni. So aku tukar exhaust yang sesuai lah dengan carburetor ni. Exhaust standard dia lebih kurang, piping dia macam ni. Cuma piping dia kecil sikit, exhaust standard tu. Lepas tu dah ada tabung, sama macam tabung ni juga. Cuma tabung ni agak dia straight flow lah. Yang exhaust standard tu dia S-flow. Exhaust standard tu dia agak rendah tau. Bila aku corner sebelah kanan tu, memang cecah lah tabung tu, senang cerita. Bila kau corner, crack. Oh, cuak tau. Awal, apa ni dia cecah kan. Jadi macam rendah. Aku nak cakap aku punya mono pun, lepas aku tukar mono pun sama je. Tapi aku senang cerita, aku cakap aku rasa exhaust dia agak rendah lah. Pada mulanya aku nak modify exhaust tu. Exhaust tu kan ada angle macam ni kan, bend kan. So aku nak panaskan sikit, aku nak bengkok atas sikit, aku nak buat skru bolong kan, ikat tinggikan sikit. Tu benda tu macam alamak leceh lah. Awal-awal semangat lah, lepas tu aku dah biar je lah. Bila exhaust tu dah terseret tu, maknanya aku rasa macam okay, ni limit aku lah untuk aku corner sebelah kanan lah. Jadi bila ada exhaust tu cukup bagi aku dah tak turun lagi lah. Jadi kat situ safety first lah kan. Kau nak cesah corner macam mana, kau kan terus sepang pun kan. Aku tak selesaikan pun, aku biarkan dia. Dan aku buat as aku punya warning lah. So kat sini aku punya conclusion kat motor Belang ni, aku berpuas hati lah. Aku sangat berpuas hati babe. Nak cakap motor ni memang tak ada rupa. Kadang aku tengok ada rupa sebenarnya. Aku pun, tapi bila aku tengok lama-lama, tak ada rupa pula motor ni kan. Aku macam okey lah, sebab aku pun tak pentingkan rupa sangat kan. Tapi bila aku tengok kat page-page Facebook, orang geng-geng ada budak-budak Belang post kan, cantik pula motor ni kan. Macam yelah, motor kecil macam ni kan, karting racing macam ada racing kan, nampak cantik kan. Tapi mungkin market kat Malaysia ni demand dia tak banyak. Jadi motor ni memang sangat rare. Aku sendiri pun, kalau aku pergi kerja ke, aku pergi ride ke, aku tak jumpa pun motor ni sebenarnya. Bila aku pergi ride ke, aku lari kerja, aku tak jumpa pun kat traffic light motor ni. Motor yang model-model lain tu banyak lah. Bila aku parking stop kat traffic light kan, yang mana baru-baru pakai motor lah, budak-budak muda kan, ketahu motor ni wujud kan. Jadi dia macam panas selak kan. Motor berada di 150, motor apa ni kan, tak pernah nampak kan. Jadi kat situ bagi aku dia rare lah. Dia tegur aku, bang ni motor Suzuki ni, motor apa ni bang kan. Aku nak jawab pun aku tak tahu tau. Aku cakap Suzuki Belang je lah kan. Jadi nak cerita detail pun, atas motor aku cakap ni Suzuki Belang ni kan. Hati aku, kau ingat motor kau dengan motor yang ni je ada kat market kan. Aku gurau je tu. So aku pun puas hati guna motor ni. Jadi motor ni aku guna memang dah lama lah. Motor ni mileage dia pun dah nak 200,000 kilo. Dia tak pernah bagi major problem ke dia stall tengah jalan ke, jam road ke, piston cala ke, apa benda-benda merepek ni semua kan.
Dia tak pernah bagi masalah. Paling teruk aku kena kan, vacuum hose tu bocor tau. Vacuum hose tu dia pergi ke aku punya auto peacock untuk tank aku lah. Jadi bila ada vacuum, baru minyak tu turun kan. Macam korang tahu, dia selalu peacock, dia bentuk bulat, ada 3 lubang kan. Hose tu dia getah dah lama. Dia reput lah. Motor 7 tahun bang. Gila kau ride jauh-jauh. Panas kan. Memang reput lah getah tu. Time tu aku dari Singapura. Aku nak balik KL lah. Lepas tu kat Tol Skudai. Lepas Tol Skudai tu dia macam naik bukit kan. So motor aku macam apa macam minyak tak ada ni kan. Cek. Rupanya hose tu dah crack sikit lah. Jadi aku seletip hose tu. Seletip pakai wire tape kan. Alah kau nak tutup vacuum tu je kan. Bila aku sampai rumah tu, aku buka balik motor aku ni semua. Segala hose, apa getah-getah hose, minyak aku getah-getah ni semua aku tukar lah. Itu yang major lah. Yang aku problem lah. Major breakdown aku lah. Jadi yang lain masa ni macam tayar bocor tu semua motor ngadap kan. Tayar bocor kan. So tayar bocor pun aku rasa aku tak pernah lagi tayar bocor tengah jalan kan. Tapi aku stay spare lah. Aku punya cacing tu. Lepas tu top overhaul. Okay, motor ni aku baru sekali buka headblock, aku buat top overhaul. Waktu tu mileage aku dah 80,000 lah. Aku tukar valve. Yelah, motor dah lama kan. Aku tekuk valve tu sumpit tau. Bila korang yang biasa pernah buka motor ni, korang boleh tengok dekat valve tu punya surface kat tepi-tepi tu kan. Dia macam ada sumpit-sumpit tau. Bagi aku tu tak bagus lah. Nanti aku ada kebocoran lah. Bila ada waktu compression tu ada kebocoran. So aku tukar 4 batang valve baru. Original Suzuki, aku beli kat Indon. Lepas tu aku buat top overhaul semua, tukar gasket, headblock. Kemudian tu okey lah, aku pasang, aku start. Carburetor pun aku tak payah setting apa. Sekarang mileage ni nak 200,000 tau. Patutnya kalau 80,000. So the next top overhaul aku punya expectation is 160,000 km lah. Tapi ni dah exceeded lah kan. So aku pun tak tahu bila aku nak buat top overhaul. Sebab aku rasa masih okey je kan. Aku pulas pun okey lagi, ada power lagi lah. Jadi aku biar dulu. Kemudian tu clutch plate aku tukar, mileage dia time tu 120. Aku tukar dekat TR Motorsport kat Kelang. Korang boleh pergi kalau yang mana yang pakai Suzuki kan, motor Suzuki. Dia specialist Suzuki lah brother ni. Dia memang utai. So aku jauh gila lah aku nak pergi Kelang tu. Jadi kesimpulan kat sini aku sangat berpuas hati. Aku tak ada bawa sini, aku okey je lah dengan motor ni. Jadi yang mana yang nak tanya aku pasal motor ni ke apa ke, korang boleh PM kat page ni, korang boleh subscribe ke apa yang patut. Jadi kita boleh share kita punya pandangan masing-masing lah. Jadi sampai sini saja aku punya review pasal motor ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so macam mana cerita member aku tadi? So aku harap kat luar sana dapat manfaat lah daripada perkongsian kawan aku bedok tadi. Bukan saja untuk budak motor, mak motor, tapi macam budak-budak student, budak universiti kan. Sebab aku rasa info ni sangat berguna lah. Okey, sekian. Tapi sebelum tu, kalau korang ada idea ataupun ada pengalaman lain yang nak dikongsikan pasal motor, tak kisahlah motor belang ke, motor apa-apa ke, korang boleh type komen kat bawah ni Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.